InsyaAllah. Wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan ikut kita baca doa ni 7 kali. Ikut. Tuan-tuan ingat, saya ingat saya boleh ikut. Tuan-tuan amalkan pada setiap hari, lepas subuh, lepas asar, ataupun ni lepas maghrib ni bolehlah, ni sebelah malam, sebelah siang satu, sebelah malam satu. Nah, tuan-tuan jadikan amal setiap hari ni. Saya ambil pada guru saya ijazah pada tuan-tuan amalan ni, supaya Allah jauhkan kita daripada musibah-musibah, daripada benda-benda yang tak baik pada hari tersebut. Nah, tuan-tuan jadikan amalan pada setiap hari. Baik, nah, tuan-tuan ikut. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. La ilaha illahu. Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Saya ijazahkan amalan ni, tuan-tuan amalkan pada setiap hari. Pagi 7 kali, lepas asar 7 kali, insya-Allah. Ini kita baca malam ni untuk malam ni. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah, daripada perkara-perkara yang tidak diingini pada hari tersebut, insya-Allah. Baik tuan-tuan, hari ini kita masuk pada hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17, hadis yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Matan Arba'in Nawawiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kamera depan hidung saya ni nampak lubang hidung besar. Oh, tu dia.
puas hati ya. Nampak terawat-terawat semua. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita pada malam ini berkaitan dengan ihsan. Ihsan. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. An Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah katabal ihsanu ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu qitlata wa idza dhabhtum fa ahsinu dhibhatah wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Muslim. Daripada Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Saya nak pesan, setiap kali saya sebut nama Nabi, tuan-tuan selawat. Selawat tu bagi berasa. Bagi berasa. Ini di antara adab-adab kita. Selawat ni banyak fadilat muslimat, tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam nak berselawat dia ada adab. Apa adab dia? Yang pertama, bila sebut nama Nabi kita selawat, tu adab dia. Sebut nama Nabi SAW, kita selawat. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita berselawat sampai kita rasa kepentingan selawat tu dengan mengagungkan dan beradab dengan Nabi SAW. Kita sebut nama seorang yang kita kagum, yang kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang kita respect, yang somebody, mesti kita rasa dalam hati kita. Tuan-tuan faham tak? Itu kita sebut tokoh-tokoh, orang-orang yang hebat-hebat. Bila kita sebut nama mereka, mesti kita rasa macam dalam hati kita ni, oh dia ni orang hebat ni. Kita berasa Nabi SAW manusia paling hebat, yang setiap kali kita sebut nama Nabi bukan sebut kosong, tapi berasa sampai dalam hati ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itu di antara adab dia. Tu bila kita selawat, bila kita sebut nama Nabi SAW, kita bila tersebut nama Nabi, kita respon tu, kita selawat tu, dia berasa dalam hati ni. Sampai macam tu. Nombor 3, adab bila kita berselawat ni, kita menggunakan lafaz-lafaz yang baik. Lafaz-lafaz yang baik yang ulama susun dekat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tu Nabi SAW ajar dekat kita. Kan ada selawat tafrijiyahnya, selawat syifa'nya, selawat apa-apa macam-macam jenis selawat lagi yang ulama susun, semuanya menggunakan bahasa-bahasa dan perkataan-perkataan yang baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka setiap kali saya sebut nama Nabi, tuan-tuan respon, biar bunyi sikit pun tak apa, sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Kita nak try tengok malam ni. Fokus saya dengar je. Saya sebut je Nabi, tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam. Saya selawat je, tuan-tuan tumpang selawat sekali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru syok. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan ke atas setiap perkara. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlatah. Apabila hendak membunuh, maka perelokkan, berlaku ihsanlah dalam pembunuhan tersebut. Wa idza dhabhtum fa ahsinudz dzibhatah. Kalau seandainya nak mahu menyembelih, maka perelokkan penyembelihan tersebut. Allahumma salli ala sayyidina, berlaku ihsan dah dalam penyembelihan tersebut. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, iaitu dengan menajamkan pisaunya dan menyenangkan keadaan binatang sembelihannya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, siapa yang meriwayatkan hadis ni? Manusia yang sangat hebat. Sahabat-sahabat Nabi SAW ni, tuan-tuan, dia pun ni orang macam kita. Orang macam kita. Dia pun, Allahumma salli ala sayyidina, cuma dipilih oleh Allah duduk di zaman Nabi SAW, pernah berjumpa, belajar direct dengan Nabi SAW. Tapi ada di kalangan mereka yang dulu sembah agama lain sebelum masuk Islam. Ada di kalangan mereka yang bunuh anak perempuan sendiri. Anak
Anak perempuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, buat kemaksiatan yang sangat besar, tapi bila masuk Islam jadi seorang yang sangat baik. Ini motivasi kat kita. Kita ni nak kata jahat sampai teratur tak lah. Nakal-nakal sikit-sikit tu ada lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan? Dulu ni kira kampung dua-dua ni pot lah. Dululah. Ni salli ala sayyidina Muhammad. Nakal-nakal kita lagu tu lah. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Sungai Pinang pot lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Nakal-nakal kita sikit-sikit, tapi taklah sampai pergi sembah berhala ke. Daripada agama lain masuk Islam. Tak sampai teratur. Nakal-nakal sikit-sikit je. Tapi bila Allah bagi hidayah ni, bersungguh-sungguh nak pada Islam tu, sungguh-sungguh macam para sahabat Nabi SAW. Bersungguh-sungguh. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan muslimat, kita dah belajar main masjid ni umur 40 dah. Dia belajar main masjid ni umur 50 dah. Ni anak-anak yang kecil-kecil, muda-muda ni, Allah butuh depa. Kita zaman-zaman depa ni, tuan-tuan sekalian, rablah jingga. Ni sallallahu alaihi wasallam, rablah zaman tu. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam mai umur 18 20 round island anak hantu. Nama tu. Ezah warna merah kat ujung dululah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam perangai dulu. Mana nak main masjid? Tak ada lah tuan-tuan. Keluar pukul 12 malam, pagi esok dekat subuh, orang nak sembahyang subuh kita baru sampai rumah dulu. Masjid apa, kuliah apa, tak ada tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Mai umur 40 Allah bagi hidayah sikit. Main masjid. Tuan-tuan boleh bayang kita punya nak kecap 30 tahun, 40 tahun kita langsung tak buat ibadat tuan. 30, 40 tahun sebelum kita duk mula main masjid ni, sembahyang pun tunggang langgang, sembahyang sunat tak ada cerita lah tuan-tuan. Tahajud lah, Allah lagi jauh lah, puasa sunat apa tak ada, sedekah apa pun tak ada, sembahyang fardu, puasa yang wajib tu pun tunggang langgang tuan. Kita dulu mai umur 40 kena jadi macam para sahabat ni. Kena jadi macam para sahabat ni. Apa dia? Bila Allah bagi hidayah tu, dia pegang tu elok-elok. Pegang tu ke mana? Tak mau dah, aku tak mau dah duk lara-lara, tak mau dah duk main-main, tak mau dah. Bab-bab main sunat aku nak jaga sungguh. Pasal apa? Kalau boleh nak patah balik depa tuan-tuan sekalian, anak-anak kita yang duduk dekat tahfiz. Umur 11 tahun tuan-tuan, qiyam mulai tiap-tiap malam tak pernah tinggal. Anak-anak kita duduk tahfiz tuan-tuan, baca Quran daripada pukul 4.30 pagi, ulik Quran sampai 10.30 malam. Entah berapa ribu ayat dia duk ulang tiap-tiap hari. Satu ayat 10 kali ganda tuan-tuan. Sunat qabliyah ba'diyah ni tuan-tuan macam wajib kat depa. Siapa tak sembahyang qabliyah kena rotan. Tuan-tuan boleh bayang tak? Umur berapa? 11 12 tahun. Kalaulah 2 rakaat sebelum sembahyang subuh yang khairun minad dunya wa ma fiha tu, dia umur 11 tahun, dia duk ralik buat dah. Dunia dan segala isi Allah bagi kat dia. Tiap-tiap hari. Umur 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun. Kita umur 40 baru duk belajar buat 2 rakaat sebelum sembahyang subuh. 30 tahun kita buang lagu tu je. Buang tu, nak patah balik tak boleh. Tuan-tuan nak buat 2 kali ganda, tak ada dah. Hari ni nak buat 2 kali lah sembahyang, nak buat nak tumpang, nak buat 2 kali sembahyang qabliyah subuh tu, pasal nak buat balik yang tinggal-tinggal dulu. Tak ada dah tuan-tuan. Yang buat hari tu adalah untuk hari tu. Melainkan tuan-tuan duk lazim buat, kemudian tuan-tuan tertinggal, tuan-tuan qadha. Tu boleh. Nak faham tak faham ni? Nak cerita bagi semangat sikit, sebab kita ni tuan-tuan sekalian tinggal banyak dah. Buang-buang balok tu sikit tuan. Buang-buang balok tu sikit. Kena bangkit juga sembahyang sunat. Pagi-pagi kena buka juga Quran baca. Pasal kita dah tinggal banyak dah. Tuan-tuan ambil pengajaran sahabat-sahabat Nabi. Masuk Islam bukan semua yang masuk Islam muda-muda. Ada yang masuk Islam 60, ada masuk Islam 70. Yang muda-muda pun adalah, tapi tak ramai sangat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sayyidina Umar masuk Islam umur apa? Sallallahu alaihi Muhammad. 40 lebih Sayyidina Umar masuk Islam. Sayyidina Umar umur dia lebih kurang 13 tahun lebih muda daripada Nabi SAW. Waktu Nabi SAW dapat wahyu umur dia 40, Sayyidina Umar baru umur dia apa? 33 lebih kurang kan? Sallallahu alaihi Muhammad lebih kurang. Bukan 13 tahun lah, dia berapa tahun lah. Sallallahu alaihi lebih kurang lagu tu lah. Dia muda sikit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli alaihi wasallam. Maksudnya bila dia masuk Islam dia 30 lebih dah, kat 40 dah. 30 lebih dah. Sallallahu alaihi Muhammad.
Sayyidina Abu Bakar sebaya dengan Nabi SAW. Masuk Islam 40. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dah lewat usia dah. Tapi masuk Islam puluh sungguh-sungguh. Antaranya Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Nama dia Shaddad bin Aus bin Thabit bin Munzir Al-Khadraji radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Ghulabi kata apa? Dia di kalangan orang zuhud yang duduk pada zaman Nabi SAW. Orang zuhud. Ada 3 orang yang sangat terkenal dengan zuhud bermula pada zaman Nabi SAW. Yang pertama Abu Darda radhiyallahu anhu. Ini memang zuhud lah Abu Darda ni. Tak mau apa, kosong rumah dia tak ada apa. Walaupun dia jadi governor, kosong rumah tak ada apa. Dia kata, aku hantar barang-barang perabot siap-siap pergi dekat rumah tengah duk buat. Nanti bila siap rumah tu aku nak berjalan pergi lagu tu, ya tak mau dulu. Maksud dia buat siap-siap, dia hantar pergi akhirat siap-siap lah, supaya tak banyak soalan. Pertama Abu Darda. Yang kedua Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, nama dia Umair bin Sa'ad. Yang ketiga Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Shaddad bin Aus ni nama Allahumma salli ala tuan-tuan, dia dalam keadaan zuhud tak ada apa ni, dia pernah jadi governor. Pernah jadi governor di wilayah Hims. Hims ni di mana? Di Syria lah ni lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Bila pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia merantau pergi Palestin. Selepas dia jadi governor, dia merantau pergi Palestin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan setelah Sayyidina Osman radhiyallahu anhu terbunuh, dia tinggalkan jawatan dia sebagai governor dan dia tumpu untuk ibadat semata-mata. Tumpu untuk ibadat saja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tadi khutbah dekat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dekat apa, Jalan Abu Siti tu. Ada Pak Mun kan? Apa dah? Surah Al-Marjan. Salli ala sayyidina Muhammad dah. Salli ala sayyidina Muhammad tu surah. Cerita tajuk khutbah ni pasal mati. Bila mati ni mai, dia la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Dia tak lambat walau saat, dia tak cepat walau saat. Tuan-tuan duk plan apa nak buat lepas tu, semua tak dapat dah. Dia berhenti dalam tu. Dia berhenti dalam tu. Dia main malaikat tu, seminit boleh tak? Seminit je. Tu nak pergi depan tu, nak pergi withdraw duit ke? Nak pergi habaq kat orang sebelah aku, nak minta maaf ke? Nak telefon orang rumah kata apa? Tak, tang tu je, habislah. Dan perjalanan sebelah sana tu, selepas mati tu yang real punya. Yang real punya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi buat gambaran macam apa? Kehidupan kita kat dunia ni macam kita dalam satu perjalanan, kemudian panas terik, kita singgah sat berteduh kat bawah pokok tu, satnya teduh, kita sambung berjalan balik. Yang berhenti teduh sat, itulah kehidupan kita kat dunia sebenarnya. Allah sebut wal akhiratu khairun wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita semua maklum dan semua tahu kata benda tu akan jadi. Yang kita akan pindah kat sana. Tuan-tuan, persoalan dia lah ni, cukup tak dengan apa yang kita ada ni nak bawa pergi sana? Betul-betul cukup ke tak? Betul-betul ni? Tak, cuba timbang dengan usia kita tengok. Saya teringat apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Di awal-awal dia perbincangan dia petik satu riwayat. Dia sebut, dalam riwayat tu sebut apa? Barang siapa yang dia masuk umur dia 40 tahun. Masuk umur 40 tahun, majoriti kat kita sini ni. Majoriti kita ni 40 tahun dah. Kata. Sedangkan kemaksiatan dia melebihi daripada kebaikan dia, maka bersiap-siaplah dia untuk masuk ke neraka Allah. Cuba kita timbang tengok, sudut tengok orang tengok kita ni. Macam saya sebut tadi lah.
Daripada balik sampai umur 40 pun main masjid, tuan-tuan. Tuan-tuan timbang tengok apa yang tuan-tuan buat daripada 30 tahun lepas kita balik. Semayang kita lagu mana? Maksiat kita lagu mana? Apa yang kita duk buat? Kalau timbang dua-dua tu, tuan-tuan rasa tahu mana lebih berat? Allah, majoriti kita maksiat kita lebih berat daripada. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Itu pun malas lagi. Tuan-tuan, waktu orang bagi dekat dia jawatan, tuan-tuan, dia ambil jawatan dengan berat. Sebab perintah daripada khalifah, dia nak kena jaga. Maka dia pilih, tak apalah. Tapi lepas terbunuhnya Sayyidina Osman radhiyallahu an, tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, maka tuan-tuan, dia berhenti, dia tinggalkan jawatan tersebut dan dia tumpukan untuk ibadah. Duduk, tumpu, ibadah. Saya buat madrasah di Bandar Baru, tuan-tuan. Ada lebih kurang 50 orang warga Mas duduk kat dalam tu. Saya duduk kata kat mereka, nak apa lagi? Tiap-tiap hari bangkit pagi, pergi mayang di masjid. Sebelum mayang masjid, mayang tahajud dengan budak-budak semua. Sagi semayang jemaah maghrib, subuh. Lepas tu dengar kuliah subuh. Lepas tu sagi zikir. Lepas tu balik rumah makan. Sagi zuhur ada kuliah, pergi duduk dalam kuliah pula. Sagi balik pula. Sagi zuhur pula, pergi pula semayang ba'dah zuhur. Kemudian mayang zuhur, kemudian ba'dah zuhur, qabliyah zuhur, kemudian ba'dah zuhur pula. Sagi balik rumah. Ada kadang-kadang ada kuliah zuhur pula sikit-sikit. Sagi ada ustaz mengajak-ngajak baca Quran. Sagi petang pula sagi buat mayang asar. Saya maghrib pula apa semua. Sampai malam duk kira ibadat saja. Habis nak fikir apa lagi? Nak besar-besar lah. Duk fikir nak menega apa lagi? Salih Allah Samad. Duk fikir nak cari duit. Anak besar-besar tiap-tiap bulan anak hantar. Kalau anak hantar 300 sebulan pun cukup dah duduk kat situ. Makan. Cukup dah. Tapi tuan-tuan, nak cerita kita ni, fikir tak habis. Betul-betul ya Nabi SAW kata apa? Dia buat 2 garis. Garis tanah tu, garis tanah tu. Ni umat kamu, itu cita-cita kamu ni. Ni umat kamu tu, angan-angan kamu tu. Angan-angan nak pergi sana lagi tu. Salih Allah Muhammad. Mai satu had umat, tuan-tuan. Tuan-tuan fikir nak buat ibadat, sudahlah. Fikir nak duduk, nak buat ibadat. Nak tenang-tenang, nak duduk dalam masjid, nak ulang alik pergi masjid. Kerana ada orang boleh kata apa? Salih Allah Muhammad. Waktu saya pergi ada satu majlis baru ni. Allahumma salli ala Muhammad. Dia kata, majlis perpisahan. Pencen lah, orang pencen dia jemput saya pergi sekali. Saya pun pergi lah. Dalam ucapan dia kata apa? Saya lebih kurang macam tu lah sebut. Lepas daripada ni, tak tahu nak buat apa dah. Lepas tu ada orang buat ucapan dia kata apa? Selamat datang pada waktu yang kamu tak tahu nak buat apa. Ni tak tahu nak buat apa. Saya macam geram-geram je saya nak ambil mikrofon tu. Dia kata apa? Mai saya nak abang nak buat apa? Sebelum subuh 2 rakaat. Lepas tu pergi sembahyang subuh berjemaah. Lepas tu duduk saat zikir. Kemudian baca Quran sikit. Lepas tu lagi sembahyang isyraq. Lepas tu pagi sembahyang duha. Lepas tu balik rumah saat rehat makan breakfast. Kemudian lagi pergi pula duha. Saya kalau boleh nak senarai, punya banyak benda kita nak buat dan dia boleh kata tak ada apa nak buat. Betul tuan-tuan muslimat? Kita macam doktor terlepas. Allah terlepas. Doktor terlepas waktu. Pasal apa terlepas waktu? Sebab dia tak pernah duk susun jadual apa dia nak buat. Dan sampai satu hak umur Allah bagi kat kita rehat. Tu muslimat. Muslimat sampai umur 50 dia haid tak ada lah. Dia panggil menopause. Orang lelaki tak ada menopause semua. Ada orang lelaki menopause. Orang lelaki tak ada menopause, perempuan ada menopause. Pasal apa Allah bagi? Tanda sayang Allah dekat orang perempuan. Allah bagi tanda Allah sayang kat orang, Allah bagi dekat dia menopause. Allah bagi dekat dia haid, ABC dia panggil, Allah bagi cuti. Lepas tu pula Allah bagi dekat dia menopause. Tak pasal apa? Orang perempuan lah, orang perempuan lah adalah manusia paling sibuk dalam dunia. Tuan-tuan, kita yang pergi keluar kerja, cari kerja apa semua, pergi kerja tuan-tuan, kita tak bangkit tidur, dia apa bangkit lah. Bangkit dah siap nu iron baju apa semua tuan-tuan. Salih ala Muhammad. Satgi pula siap breakfast lah. Satgi baru nak pergi gerak anak, pergi gerak apa semua. Suara dia dengar 3 blok. Bangkit oi! 3 blok Allah dengar. Tiap hari boleh tahu dah mak punya jerit tu. Salih ala Muhammad. Jadi subhanallah tuan, lepas tu satgi kita pergi kerja. Kita pergi kerja. Dia bukan berehat. Satgi dia pergi buat tu, satgi dia pergi basuh baju. Kira kerja kain lah. Buat apa tu? Basuh kain. Lepas tu sedia kain. Lepas tu lipat kain. Lepas tu kerja kain. Orang lagi kena kerja. Itu kalau apa? Banyak kerja. Tu nak pergi mana tu? Ada kerja. Mana Salih Muhammad?
relax apa? Tak ada kerja. Tengah kerja. Tak ada tu. Lepas tu balik buat letih orang lelaki apa semua. Kita apa? Oh, aku kerja banyak apa semua. Bini kita tu tak berhenti kerja lagi. Saya masaklah tengah hari pun masak pergi ambil anak sekolah balik. Sebab tu saya respect orang perempuan yang kerja. Dia ada kerja rumah, dia kerja pula. Oh, ni orang perempuan sangat hebat. Tuan-tuan, dalam keadaan macam tu, tak Allah bagi apa? Ada 7 hari dalam sebulan rehat. Rehat daripada semayang, rehat kalau puasa pun tak payah. Rehat saat Allah bagi depa cuti. Kerja lain nak kena buat lagi, tapi ibadat bahagian Allah bagi hampa rehat tak apa. Rehatlah dia Ustaz. Sallallahu alaihi wasallam tak payah baca Quran, tak payah apa, duduk relax je. Tapi sebab kerja lain nak kena buat juga. Laki tak bagi rehat, laki mana ada rehat, dia tak bagi ya. Dia bagi apa? Kod laki dia bagi apa? Seminggu. Tak apalah mak, saya bagi seminggu cuti. Tak usah duk masak apa semua. Mana ni? Kebulok lagi tu. Tuan-tuan, Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tuan-tuan, Allah bagi cuti. Sampai anak-anak dia dah besar dah, dia ada cucu apa semua. Tuan-tuan, Allah dah tak bagi cuti dah. Pasal apa? Ni waktu untuk tumpu ibadat. Tak kalut dah dengan anak, tak kalut dengan cucu, tak kalut apa. Ni tumpu tu ibadat. Orang itu kelang kabut, tak adalah nak baca, tak adalah nak baca Quran, tak adalah apa. Ni baca Quran puas-puas. Mai umur satu umur nak tidur pula, susah nak lenok pula, terkebir. Dulu jenis tak boleh nak baca surah Tabarakalladzi al-Mulk. Lah ni bacalah. Baca. Dah terkebir bacalah. Lepas tu sekejap terlena. Lepas tu terjaga pula tengah malam. Payah nak lena pula. Dulu duk gaduh sangat. Letih lah, penat, tak kepala. Ruyuk terus. Sedap subuh. Lah ni terjaga awal. Bangkitlah tahajud sebab dulu tak dan. Rupanya Allah susun kehidupan kita macam tu. Kita pula pergi ambil cucu belah pula dah. Ni. Lepas tu duk gaduh. Ambil tak boleh pergi mengaji siapa? Belah cucu. Lama tak main cucu. Lepas tu gaya besar tu main cucu lain pula. Cucu. Lelah mati aku tu. Nak dah. Sudah-sudahlah tuan-tuan. Ada masa sampai time Allah bagi kat kita ni peluang untuk kita tumpuk ibadat. Ibadat je tumpuk. Bagi elok. Sallallahu alaihi wasallam. Betul lah. Malu-malu. Ni kira 4 orang. 4 orang ada kan? Ada lagi? Berapa ramai? Memang lebih kurang 10 orang kot. Ada kot? Lebih lagi? Pasal apa duduk sembunyi belakang tembok tu? Mainlah depan saya nak tengok. Buat tengok TV kan. Muslimat mewakili muslimat yang ada kat dalam ni, ramai-ramai ni orang ada wakil. Faham tak? Allahumma salli alaihi wasallam. Tuan-tuan, tumpu untuk ibadat. Betul, subhanallah, Allah bagi kat kita kelapangan ni. Baik, selepas dia tuan-tuan wafatnya Sayyidina Osman, dia pun subhanallah pergi merantau di Palestin, duduk dekat sana. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan dia pun tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, duduk dekat sana untuk menumpukan ibadat. Abu Darda kata apa? Setiap umat memiliki agama, yang ni faqih. Setiap umat memiliki orang agama, yang ni orang yang faqih. Dan ahli agama ini buat masa ini ialah Shaddad bin Aus. Sesungguhnya Abu Ya'la adalah orang yang diberi kurnia ilmu dan kebijaksanaan. Beliau meriwayatkan 50 hadis. Antara perkataan ataupun hadis yang sangat istimewa yang disampaikan oleh Abu Ya'la ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Shaddad bin Aus ni ialah orang yang bijak, ialah orang yang sentiasa menghisap dirinya dan beramal untuk bekal sesudah mati. Dan orang yang lemah ialah orang yang selalu menurutkan hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Ini riwayat Imam At-Tirmizi. Beliau meninggal di Palestin pada tahun 58 Hijrah pada usianya 75 tahun. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada zaman pemerintahan Muawiyah. Dan Sa'id bin Abdul Aziz berkata, Shaddad mempunyai 2 kelebihan berbanding daripada kalangan orang-orang Ansar. Yang pertama, apabila dia berbicara mudah dipahami. Ini pun kelebihan tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ada orang yang dia cakap mudah faham aja. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ustaz saya duduk kuliah ustaz ni mudah aja saya faham ustaz kata apa. Ni ada orang Allah bagi kelebihan macam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ada tuan-tuan mai duduk dengar dia ceramah sejam, tuan-tuan sepatah pun tuan-tuan tak faham. Ada Allah pandai petah bercakap dia tak faham. Ada ni kurniaan Allah bagi.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kelebihan Sa'id bin kelebihan Abu Ya'la ni apa? Dia mampu menahan marah dia. Dia punya terror dalam bab tahan marah ni boleh kat dia. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, ni perawi yang meriwayatkan hadis kita ni. Nama dia Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak masuk waktu isyak dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam hadis ini cerita tentang innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Kataba ulama tafsir dia sebagai wajib, walaupun dari segi bahasa dia bermaksud tulis. Sesuai dengan ayat puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Nah, salli ala sayyidina Muhammad. Telah diwajibkan kepada kamu untuk berpuasa. Yang ini pun sama, innallaha katabal ihsanu ala kulli syai. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada setiap perkara. Ihsan ini ada dua. Yang pertama, ihsan dalam urusan ibadah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua, ihsan dalam muamalah. Urusan ibadah, ihsan kita kepada Allah. Allah sebut, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah sebenarnya kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah tengok kamu. Ini dua peringkat ihsan dalam ibadah. Yang pertama dia panggil maqamul musyahadah. Maqam musyahadah. Apa dia? Buat ibadat macam nampak Allah kat depan dia. Itu peringkat pertama. Yang ni peringkat maqam paling tinggi dalam ibadat. Mungkin kita tak sampailah peringkat ni. Tak sampai peringkat ni. Paling tidak peringkat bawah sikit dalam ihsan dalam ibadah, dia panggil maqamum muraqabah. Maqam muraqabah, bila dia buat ibadat dia nampak Allah tengok, dia berasa Allah duk tengok dia. Paling kurang kita kena duduk level ni. Semayang berasa macam Allah tengok. Buat ibadat berasa macam Allah tengok. Sallallahu alaihi wasallam. Bila kita berasa tengok, kita akan menyempurnakan semayang kita secantik-cantik mungkin. Nah, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dia panggil muamalah sesama makhluk. Yang ni yang kita bincang ni, hadis ni cerita ihsan sesama makhluk ni. Sesama makhluk. Ini kita bincang ni. Bukan nak bincang yang ihsan yang pertama ni. Yang ni nak bincang ihsan kedua. Ihsan dalam muamalah sesama makhluk. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wajibnya ihsan. Hadis ini merupakan nas wajibnya berlaku ihsan. Nak mudah faham ihsan ni lagu mana? Nak mudah faham ihsan ni lagu mana? Kita letak diri kita kat tempat dia. Teratur je. Nak tahu faham, nak faham ihsan lagu mana? Kita letak diri kita tempat dia. Tu kita akan buat ihsan. Kita tak suka orang duk jerit-jerit kat kita. Kita jangan jerit-jerit kat orang. Itu ihsan tu. Kita tak suka orang sakitkan hati kita. Kita jangan sakitkan hati orang. Bila kita susah, kita harap orang tolong kita. Waktu orang susah, kita tolong orang. Itulah ihsan. Termasuk ihsan dengan binatang. Makhluk Allah yang bukan manusia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak sembelih binatang. Jangan duk tunjuk pisau kat dia. Dia pun takut. Kita akan bincang yang tu lagi insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ini hadis ini merupakan dalil nas wajibnya ihsan. Dia merupakan penyempurnaan, peneguhan dan memperbaguskan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Allah memerintahkan dalam kitabnya, dalam firman-Nya, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat ihsan. Ihsan sangat dituntut ketika melakukan dua amalan ini. Yang pertama amalan-amalan fardu. Yang kedua tiga perkara ini. Yang pertama dalam melakukan amalan-amalan fardu. Yang kedua dalam meninggalkan perkara-perkara diharamkan. Dan yang ketiga ketika bermuamalah dengan makhluk Allah yang lain. Salli ala sayyidina Muhammad. Dan ini merupakan titik akhir kesempurnaan
dan adab-adab yang melengkapkan kesempurnaan perlaksanaannya. Dalam 3 perkara ni, yang pertama, melakukan perkara yang wajib kepada Allah perlu ada ihsan. Yang kedua, dalam meninggalkan maksiat perlu ada ihsan. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Tuan-tuan, bila kita nak buat maksiat, kita takut orang tengok kita, so kita sembunyi-sembunyi buat maksiat. Betul tak? Ada duk pi buat benda-benda tak elok depan-depan orang, tak buat. Nak buat benda tak elok, buat seorang-seorang belakang, sembunyi-sembunyi. Orang yang ada ihsan, dia takkan buat walaupun sembunyi. Pasal apa? Dia tahu Allah duk tengok dia. Betul tak ni? Orang tak nampak. Betul memang Allah tak nampak. Duduk seorang-seorang dalam bilik hang, siapa pun tak tahu. Tapi Allah tahu. Inilah ihsan dalam kita meninggalkan maksiat. Ada orang ke, tak ada orang ke, tetap dia tak buat maksiat. Pasal apa? Ihsan dalam dia meninggalkan maksiat. Boleh faham kan? Kita ni ada ihsan tu tak? Ada ihsan. Duduk belakang seorang-seorang buat lagi. Main masjid bukan main lagi tuan-tuan. Kopi atas kepala. Waktu tak ada orang, apa yang kita duk buat seorang-seorang? Salih ala semua. Pergi duduk hotel, pergi kursus. Orang tak kursus, orang hantar pergi duduk kursus kat hotel. Duduk hotel, tengok-tengok internet free dia bagi. Full. Salih ala Sayyid Muhammad, Unify, punyalah laju. Salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, apa kita tengok waktu kita duduk seorang-seorang dalam bilik kita tu? Kita duduk tengok apa dekat handphone kita? Kita duduk buat apa? Kita bercakap dengan siapa? Kita duduk mesej kat siapa? Apa yang kita duduk buat? Mata kita duduk tengok apa? Tuan-tuan, memang manusia tak tengok kita, tapi Allah duduk tengok kita. Kalau kita masih duduk buat maksiat di belakang lagi, maksudnya kita masih belum ada ihsan dalam meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, maksiat ketika kita ihsan ketika kita bermuamalah dengan makhluk Allah yang lain. Bila ada ihsan dalam urusan wajib, ihsan dalam kita meninggalkan maksiat, ihsan dalam kita bermuamalah sama manusia, bila ada ihsan ni, inilah titik kesempurnaan dalam perbuatan kita tu. Kalau tak ada ihsan dalam 3 perkara ni, maksudnya amalan kita masih belum sempurna. Kunci nak bagi sempurna, kena ada ihsan. Sembahyang Allahu Akbar, berasa Allah duk tengok. Kita pun perelok baca Fatihah, perelok wuduk kita, perelok qiyam kita, perelok bacaan kita, perelok zikir kita, perelok. Pasal apa? Pasal duk berasa Allah duk tengok kita, maka ibadat kita terjadi sempurna. Nak meninggalkan maksiat, hati duk dorong nak buat maksiat, nafsu duk teringin nak buat maksiat, duk teringin nak buat macam orang lain buat, duk tengok kawan-kawan kita buat, depa elok saja. Kawan kita tu lagi minum arak, lagi bisnes lagi maju, lagi tak semayang, lagi bisnes makin up. Kita tengok, oi subhanallah. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Jangan duduk manjalasa. Siapa yang suka duduk dengan orang-orang fasik, orang fasik ni orang yang duduk berkekalan buat maksiat. Siapa yang suka duduk dengan orang-orang fasik, maka Allah akan memberikan kepadanya sallallahu alaihi wasallam Muhammad keinginan untuk melakukan kemaksiatan dan rasa bertangguh-tangguh untuk bertaubat. Dia teringin nak buat maksiat, dan apa ni? Dia duduk tengok orang lain, depa duk buat maksiat relax je, tak kena apa pun. Depa ni tak semayang, bagus dengan relax, dengan bisnes duk bagus, duk masuk. Dia duk tengok orang macam tak kena apa pun tak. Akhirnya dia pun menangguh-tangguh taubat dia. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang ada sifat ihsan, orang lain buat, orang lain dapat apa, istidraj kat depa ke apa, sikit pun tak bagi kesan kat dia. Orang tengok ke, orang tak tengok ke, Allah duk tengok apa aku duk buat. Maka dia tetap tinggal. Maka di sanalah titik kesempurnaan dalam dia meninggalkan kemaksiatan. Boleh faham tak? Yang ketiga, dalam urusan muamalah dan sesama makhluk Allah yang lain. Titik kesempurnaan dia bila ada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ihsan dalam urusan tersebut. Baik tuan-tuan, yang pertama Nabi SAW sebut ihsan dalam pembunuhan. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlatah. Apabila kamu nak membunuh, maka perelokkan pembunuhan kamu.
Maksud dia apa ni? Ihsan dalam pembunuhan inilah keadaan dan tata cara di mana pembunuhan itu dilakukan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nah, dengan apa? Dengan menyegerakan kematian. Kalau nak bunuh, walaupun bunuh musuh, segerakan kematian dia. Sebab tu dalam Islam dia ajak penggal kepala. Tak ada hukuman gantung dalam Islam. Penggal ni pasal apa? Penggal ni dia cepat mati. Cuk, dia mati dah. Dia tak rasa sakit dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab nerve otak tu dia dekat belakang tengkok dia kan. Bila cuk putih tu dia dah tak rasa sakit tu, cepat mati. Kita tengok itu sekali, Allahumma salli tuan-tuan. Tengok dalam Musnad Ahmad dan Sunan Abu Daud daripada hadis Imran bin Husain dan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW telah melarang perbuatan mencincang dan memotong mayat musuh. Bahkan kalau ada orang yang mencincang dan memotong mayat musuh, depa pula nanti akan kena balik qisas. Depa pula nanti kena qisas. Sallallahu alaihi wasallam tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina. Baik. Kedua, adapun pembunuhan sebagai hukuman qisas, maka tidak harus memotong-motong dan mencincang mayat yang telah dilaksanakan hukuman qisas ke atasnya. Sebaliknya pembunuhan ini hendaklah dilakukan dengan pedang. Sekiranya orang yang melakukan qisas ini dengan sengaja telah memotong atau mencincang tubuh si kena bunuh, maka Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad sebagai pendapat mereka yang masyhur tentang perkara ini mengatakan orang yang melaksanakan pembunuhan qisas itu hendaklah dibunuh sebagaimana dia membunuh. Qisas nu cantiknya hukuman Islam. Itu saya tengok sekali tuan-tuan, dia pegang bendera Islam, bendera warna hitam tulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kan? Kemudian dia tangkap seorang yang dia kata musuh lah. Kemudian apa dia buat tuan-tuan? Dia letak, dia kurung dia. Pokok duduk tepi laut. Dia kurung dalam jaring besi tu, tak dia kat dalam tu. Dia tuang minyak, dia tarik minyak tu sampai jauh ni. Kemudian tuan-tuan, Allah SWT dia bercucuh. Yang tu orang Islam. Yang bunuh ni pun dia kata dia Islam. Yang dibunuh tu pun orang Islam. Dia cucuh api tu pergi kat sana. Bakar dia tak boleh buat apa. Bakar. Dia angkat tangan waktu tu duduk macam tu lah. Video tu tunjuk duduk macam tu lah. Sampai ni minyak-minyak dagu ni jatuh ni. Tak menitik, terbakar. Dia duduk sampai last duduk macam tu. Allahu Rabbi tuan-tuan. Islam ajak tak buat lagu tu? Islam tak ajak buat itu. Islam tak ajak itu. Islam ajak walaupun dia musuh, walaupun perlu kepada pembunuhan tersebut, segerakan pembunuhan, kematian dia. Larangan membakar dengan api. Telah sabit dalam Sahih Bukhari bahawa Nabi SAW telah mengizinkan membakar dengan api, kemudian melarangnya agar dia menjadi satu perkara yang tegas dan teguh dalam pengamalan dan iltizam. Telah diriwayatkan oleh Bukhari daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW pernah bersabda, la tu'adziba bi'azabillahi azza wa jalla. Janganlah kamu mengazab dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Benar Nabi SAW satu hari lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam famararna biqaryatin naml qad uhriqat faghadiba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala innahu la yanbaghi li basharin an yu'adziba bi'adzabillahi azza wa jalla atau kama qala. Kami bersama dengan Nabi SAW ketika kami melewati satu perkampungan semut yang telah terbakar. Busut lah. Bila lalu tengok ada satu busut terbakar. Tak Nabi SAW kata apa? Lalu Nabi SAW pun jadi marah. Nabi kata apa? Tak patut bagi seorang manusia mengazab dengan azab Allah. Itu tak boleh bakar busut. Lepas tu nak buat lagu mana? Elakkan daripada bakar. Elakkan daripada bakar. Oleh yang demikian, kebanyakan alim ulama mengatakan bahawa hukumnya makruh walaupun ke atas serangga-serangga. Ibrahim An-Nakhai kata, membakar kalajengking adalah satu perbuatan seumpama memotong dan mencincang. Ummu Abu Darda kata apa? Telah melarang membakar kutu dengan api. Dia cari kutu, dia bola api. Imam Ahmad berkata, jangan dibakar ikan di atas pemanggang. Oh, jam tuan-tuan. Aduh, baru semalam makan ikan bakar.
Jangan dibakar ikan di atas api ketika dia masih hidup. Okey. Maksudnya dah mati tak apalah. Waktu hidup tu kelupak tu pitak bakar tak boleh tuan. Allah SWT tak boleh buat begitu. Aduh, dia baru kata nak jam je. Katanya lagi, belalang lebih mudah terbakar justru tidak mempunyai darah. Tuan-tuan Allah SWT. Tu ingatlah, larangan membakar dengan api. Larangan daripada mengikat dan memanah binatang, iaitu seekor binatang diikat kemudian dituju dengan anak panah atau seumpamanya sehingga mati. Tak boleh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Larangan menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai sasaran. Tak boleh. Dalam musnad Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sesungguhnya Rasulullah SAW melarang daripada memanah binatang lalu dimakan, akan tetapi hendaklah disembelih terlebih dahulu kemudian dipanahlah jika mahu. Jangan duk seksa dia. Lagi ihsan ketika menyembelih binatang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Macam manakah adab ketika kita sembelih binatang? Diajak kepada kita oleh Nabi SAW. Antara dia ialah menajamkan pisau. Bagi pisau tu tajam elok-elok. Allahumma salli alaihi. Tuan-tuan tengok kadang-kadang kita tengok dia buat korban tu. Ya Allah, doa kawan tu tak lepas-lepas. Ambil tajam sungguh-sungguh tu. Saya tengok dia buat dekat Indonesia tu mana. Dia tarik lah, dia bagi sekali je, selesai. Oh subhanallah, punyalah tajam pisau dia. Dan Allah salli alaihi Muhammad. Tajamkan pisau. Yang kedua tuan-tuan, menyembunyikan daripada pandangan binatang sembelihan itu. Dan baginda Nabi SAW bersabda, idza dzaba ahadukum falyujahhiz. Jika seseorang daripada kamu menyembelih, maka hendaklah membunuhnya dengan satu sembelihan sahaja. Sekali ya. Kita tuan tengok kita duk buat lagu mana kadang-kadang. Kita ambil, kita ada 3-4 ekor lembu kita nak buat korban. Tempat kita tu tak luas. Jadi kita tiap tang parking kereta lagu mana ke, kita ikat tiang ni sekok, tiang ni sekok, tuan ni sekok, tiang ni sekok. Apa kita buat tuan-tuan? Kita sembelih lembu depan lembu yang lain. Nabi SAW sangat larang kita buat lagu tu. Jangan tuan. Dia takut tuan. Dia takut. Sallallahu alaihi Muhammad. Bukan cerita sembelih kawan depan kawan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tunjuk pisau pun Nabi SAW tak bagi. Tunjuk pisau kat dia. Sallallahu alaihi Muhammad. Siap. Tadi lembu tu tanduk dia apa ke? Dia tumbuh toik lembu tu tanduk dia. Dia gerak dia kata, tunggu sekejap lagi. Siap. Lembu tu kata, kata. Dia sembang pun dah, dia sembang lembu tu, sembang dengan lembu. Dia kata, okey, lembu nombor 7 ya, keluarga ni Tuan Haji Ismail, keluarga dia 7 orang. Sila-sila mai tengok lembu, mai pegang-pegang lembu. Mailah 7 orang tu. Dia beradik dia apa semua kan, 7 bahagian. Lepas tu pergi sembang dengan lembu tu. Assalamualaikum. Dia buyuk. Coba salah. Ni. Nampak muka ni. Ingat tau nanti kat padang mahsyar. Lembu tu kata, bodoh apa kau ni. Terselit perkataan lembu tu. Aduh, tak payahlah duk sembang dengan dia. Tuan-tuan Allah sallallahu alaihi Muhammad. Sembang tak apa lagi, jangan duk pergi tunjuk pisau. Jangan pergi duk sembelih kawan dia depan dia. Jangan, adab, jaga adab. Tuan-tuan tutuplah lagu-lagu mana tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad, ambilkan terpan tu, lindung gasat ke apa sembelih. Jangan bagi nampak dia sembelih. Jangan bagi nampak. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok ketakutan dia. Tuan-tuan biasa kalau tuan-tuan sembelih yang ni, depan yang lagi satu, yang lagi satu nanti dia kelupak dia lain sikit. Dia agresif dia lebih sikit. Pasal apa? Dia takut. Macam kita kalau tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Saya pernah tengok satu video, Allah takutlah tuan-tuan dia buat ni. Ni ada 2-3 orang nak kena hukum bunuh. Pilih nak apa? Pisau, pistol, mesin apa, mesin gaji tu, gaji mesin tu. Oh subhanallah. Dia boleh sembelih kawan dia kat sebelah ni, dia duduk tengok. Allah. Lepas ni dia pula, ya Allah Rabbi, ketakutan tu, pucat muka tu kita tak boleh bayang. Macam tu juga ni makhluk Allah yang nama dia lembu, kambing dan sebagainya. Tolonglah jaga adab pihak-pihak masjid ni. Kita buat bagi beradab elok-elok sikit. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau boleh, kalau ada tempat tu tempat ikat, asing tempat ikat tu tempat ikat, tempat sembelih yang tempat lain. Supaya tak nampak.
No, salat Jumaat. Jaga adab-adab tu tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No. Baik. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, manakala antara adab berbelas kasihan dengan binatang sembelihan pula ialah dengan menuntun binatang sembelihan itu dengan tuntunan yang lembut. Dalam Sunan Ibnu Majah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW telah melewati seorang laki-laki yang mengheret kambingnya dengan memegang telinga kambing tersebut. Duk tarik kambing itu. Maka Nabi SAW sebut, da'udhunaha wa khud bisa lifatiha. Lepaskan telinganya dan peganglah bahagian depan tengkuknya. Tarik elok-elok. Imam Ahmad berkata, binatang sembelihan itu hendaklah diheret ke tempat sembelihannya dengan lembut, menyembunyikan pisau darinya, dan jangan mempamerkan pisau itu kecuali ketika hendak menyembelih saja. Ingat tu elok-elok. Berlaku ihsan juga dalam menyembelih binatang dengan memotong ketiga-tiga urat di lehernya. Sebagaimana mustahab untuk tidak menyembelih dengan kehadiran binatang sembelihan yang lain. Tu ingat elok. Waktu menyembelih, jangan dihadirkan binatang sembelihan yang lain pada ketika tersebut. Mustahab juga untuk kita menyembelihnya dengan menghadap ke arah kiblat. Sunat hukumnya. Membacakan bismillah ketika sembelih. Kemudian membiarkan sejuk sehingga lenyap jiwanya dan menghadirkan niat qurbah, yakni bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana binatang sembelihan itu adalah kurniaan Allah SWT, justru Allah lah yang mempermudahkan binatang-binatang tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kesemuanya, dan mengurniakannya sebagai nikmat kepada kita. Antara ihsan terhadap binatang lagi ialah tidak meletakkan sebarang bebanan ke atas binatang itu di luar daripada kemampuannya. Wallahu a'lam tuan-tuan. Nah, hari ini kita bincang tentang apa? Tentang berlaku ihsan. Selain daripada tu, kalau dalam binatang kita nak menyembelih pun, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia ajak kepada kita untuk berlaku ihsan, apatah lagi dengan hubungan kita sesama manusia. Lagi-lagilah nak suruh berlaku ihsan. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan kefahaman yang baik kepada kita. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa dan ketika. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibarakas salihin wahdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bak jual susu InsyaAllah dekat luar sana kami buat jualan susu untuk menampung dana pengurusan Ma'had Darul Faizin, Kompleks Islam Darul Faizin kami tu. Ma'had kami tak ada kena yuran. Macam tu tadi cerita budak-budak tahfiz, ada makcik-makcik mengaji ramai. Di kami tak kenakan sebarang yuran. Kami buat cari dana untuk menampung pengurusan tu dengan kami jual susu. Tuan-tuan boleh beli susu tu, susu kambing. Susu kambing, walaupun susu kambing dia tak bau kambing, pasal kita guna beras perang untuk tutup bau kambing tu. Kemudian ada garam bukit dekat dalam dia. Ada Allahumma salli ala